Argentina telah memutuskan untuk menyifatkan pengawal revolusi Islam Iran sebagai organisasi pengganas. Manakala Brazil terus mengekalkan saluran politik dan perdagangan terbuka dengan Teheran. Apa yang berlaku sekarang bukanlah satu isyarat simbolik semata-mata. Ia adalah keputusan rasmi kerajaan Javier Milei yang diumumkan oleh presidensi Argentina. Dengan kesan praktikal untuk menyekat tindakan, mengenakan sekatan dan mengetatkan kawalan keuangan terhadap struktur Iran, langkah Argentina ini memberi kesan secara langsung kepada badan utama pengawal revolusi. Menurut kenyataan rasmi dari Buenos Aires, pengawal tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar Argentina bagi individu dan entiti yang berkaitan dengan keganasan dan pembiayaan keganasan. Secara praktikal, ini membuka jalan kepada sekatan operasi dan sekatan keuangan. Maksudnya, Argentina tidak lagi mahu menganggap isu ini sebagai isu diplomatik, tetapi mahu menganggapnya sebagai ancaman yang nyata. Sebab keputusan ini juga adalah jelas. Argentina berpendapat bahawa dua serangan pengganas terbesar dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan struktur Iran dan tindakan pengawal melalui Hezbollah. Yang pertama ialah serangan terhadap kedutaan Israel di Buenos Aires pada tahun 1992 yang membunuh 29 orang dan mencederakan lebih daripada 200 orang. Yang kedua ialah serangan terhadap AMIA pada tahun 1994 yang membunuh 85 orang dan mencederakan lebih daripada 300 orang. Pada tahun 2024, Mahkamah Jenayah Tertinggi Argentina telah menuding Iran bertanggungjawab atas serangan terhadap AMIA dan mengatakan bahawa tindakan itu dilaksanakan oleh Hezbollah dalam satu rancangan politik dan strategik Iran. Ini membantu menjawab siapa yang berada di tengah-tengah krisis. Di satu pihak, kerajaan Milei yang memutuskan untuk mempertegas dan mengubah memori menjadi tindakan negara. Di pihak lain, rejim Iran yang selama beberapa dekad menafikan penglibatan. Di tengah-tengah sejarah ini, muncul satu nama yang sering disebut, Ahmad Fahid. Interpol sendiri memaklumkan bahawa beliau telah menjadi sasaran notis merah atas permintaan kehakiman Argentina dalam kes AMIA. Pada Januari tahun ini, Argentina sudah pun mengambil langkah awal dengan mengklasifikasikan pasukan Quds, cabang luar pengawal revolusi, sebagai organisasi pengganas. Kini, mereka melangkah lebih jauh dan menyasarkan keseluruhan struktur tersebut. Pada ketika inilah, Brazil terlibat dalam keadaan yang tidak selesa. Sementara Buenos Aires memperketatkan pendiriannya, Brasilia terus mengekalkan hubungan dengan Republik Islam Iran. Itamaraty sendiri mencatat bahawa hubungan diplomatik antara Brazil dan Iran masih aktif dengan sejarah pengukuhan dua hala dan turut menekankan kehadiran Gerardo Alckmin pada Majelis Angkat Sumpah Masud Pesatkin pada Julai 2024. Dan lebih daripada itu, agenda rasmi Menteri Luar Mauro Vieira menunjukkan satu panggilan telefon dengan Menteri Luar Negeri Iran. Pada 26 Mac 2026, yaitu beberapa hari sebelum keputusan baharu dari Argentina ini. Apabila melihat kepada angka-angka ini, jelas bagaimana Brazil memilih untuk mengekalkan hubungan dengan rejim Iran, walaupun di bawah tekanan antarabangsa yang semakin meningkat. Dan disinilah terletaknya isu politik yang memalukan. Argentina menyatakan bahawa pengawal revolusi telah terlibat dengan serangan pengganas terburuk yang pernah berlaku di wilayah mereka dan menjadikan pemahaman ini sebagai tindakan institusi. Brazil sebaliknya terus menganggap Tehran sebagai rakan yang boleh menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan secara normal. Ini menjadi lebih berat kerana Reuters sendiri menggambarkan pengawal revolusi sebagai satu kuasa yang berpengaruh besar dengan pengaruh ekonomi yang luas. Dengan kata lain, mengekalkan hubungan normal dengan rejim Iran bukanlah satu tindakan yang neutral. Ia bermakna berurusan dengan satu sistem di mana pengawal memegang kedudukan utama. Brasilia telah memilih pendekatan yang berbeza pada tahun 2025 dan juga pada tahun 2026. Kerajaan Brazil mengecam serangan ketenteraan terhadap Iran dan menegaskan pentingnya mempertahankan dialog serta kedaulatan Iran. Pilihan ini membantu menjelaskan bagaimana Brazil bertindak dan mengapa ia tidak mengikuti langkah Argentina. Namun, dari segi politik, ia menimbulkan persoalan yang tidak selesa.
Sampai tahap manakah boleh diterima untuk mengekalkan hubungan normal dengan sebuah rejim yang tunjang utamanya dianggap oleh Buenos Aires, Amerika Syarikat dan negara-negara lain sebagai sebuah struktur pengganas? Akhirnya, apa yang dapat dilihat hari ini ialah satu mesej tegas dari Buenos Aires dan sikap berdiam diri yang memalukan di Brasilia. Argentina telah memutuskan untuk tidak lagi memisahkan memori, keselamatan, dan dasar luar negara, menyatakan pengawal revolusi sebagai organisasi pengganas dan mengesahkannya secara rasmi. Brazil pula mengambil jalan yang bertentangan, mengekalkan hubungan, perdagangan, dan perbincangan dengan Teheran. Satu kerajaan menutup pintu kepada sebuah struktur yang dikaitkan dengan keganasan, manakala satu lagi masih bertindak seolah-olah boleh menjalankan urusan dan diplomasi tanpa membayar harga moral untuknya.